بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الشيخ نووي البنتاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung muzakarah ni. Kalau kitab saya yang sebelum ni lah, pada X ya. X ni yang kedua, muka surat kedua X, iaitu pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kitab yang biru ni, ini kalau kitab yang ni lah ya. Ini kalau kitab yang warna kuning ni. Kalau yang warna biru ni, muka surat 3. Kalau yang warna biru ni, muka surat 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kandungan bismillah. Kandungan bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, setiap perkara yang memberikan kebaikan ataupun yang mempunyai kebaikan, sekiranya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Ini kalimah yang pertama, aqta, yakni terputus. Yang kedua, abtar. Abtar ni maknanya tak ada keturunan, tak ada zuriat. Itu abtar.
Kalau ajdam, itu maknanya apa? Sakit, kita kata sopak. Baik. Dalam hadis Nabi SAW tu ada tiga jenis, kita kata, lafaz dan juga makna yang berbeza secara zahirnya. Iaitu, kita kata yang pertama terputus, yang kedua tak ada keturunan, yang ketiga kena penyakit. Tetapi yang dikehendaki dengan ketiga-tiga kalimah ini, tiga-tiga lafaz ini adalah makna yang sama, iaitu kata para ulama, ay qalilul barakah, iaitu sedikitnya barakah. Maknanya kalau tak dimulai sesuatu perkara itu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka barakahnya akan berkurang. Itu maknanya. Itu makna barakah akan berkurang. Baik. Karena itu dalam fiqh kita pun kita mengaji bismillahirrahmanirrahim ni dibahagikan kepada 4 hukum. Ada sebahagian ulama bahagikan kepada 5 lah. Ya. Tapi 4 hukum lah yang menjadi keumuman daripada hukum bismillahirrahmanirrahim. Antaranya apa? Wajib baca bismillah. Bila wajib baca bismillah? Ketika kita baca Fatihah dalam salat. Kerana bismillahirrahmanirrahim, di dalam mazhab Syafi'i kita, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk di antara ayat-ayat surah Al-Fatihah. Maka wajib dibaca bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya tidak dibaca, maka Fatihahnya tidak sah. Baik. Kalau berlaku di Mekah, Madinah tak baca bismillah, itu mazhab Hambali. Yang mana mereka baca juga bismillah tetapi tidak secara jahar, tidak secara nyaring. Lepas tu kadang-kadang kita dengar Imam Mekah kan, dia akan baca apa perlahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca. Dia baca juga, tapi perlahan sahaja. Berbeza dengan mazhab Hanafi lah ya. Bismillah tidak termasuk di dalam surah Fatihah. Baik. Kemudian sunat membaca bismillah itu kalau kita melaksanakan perkara sunat. Nak baca Quran, bahkan perkara-perkara yang berkait dengan perkara sunat, nak bersedekah dan sebagainya. Nak masuk rumah dan sebagainya, ataupun kita nak masuk masjid dan sebagainya, nak melakukan perbuatan yang baik yang dikira hukumnya adalah sunat, maka sunat juga baca bismillah. Dan yang ketiganya adalah apa? Adalah makruh. Makruh membaca bismillah pada ketika kita melakukan perbuatan yang makruh. Yang makruh. Maka makruh juga baca bismillah. Itu dia. Makruh ni pula terbahagi 2 ya, tapi kita tak bahas panjang lah. Ada makruh tu makruh li dhatihi, satu lagi makruh li ghairihi. Baik. Kemudian yang keempat, haram. Haram baca bismillah sekiranya kita melakukan perbuatan yang haram. Misalnya dia nak melakukan zina, na'udzubillah min dzalik. Sebelum berzina dia baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia minum arak dia baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Rezeki ni kata dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Katanya apa dia? Bismillah terdiri daripada 4 kata. 4 kata tu maknanya yang pertama bismillah, minta maaf, bismi. Kemudian yang kedua Allah. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman. Kemudian yang keempat Ar-Rahim. Yang pertama apa dia? Bismi. Yang kedua Allah. Yang ketiga Ar-Rahman. Yang keempat Ar-Rahim.
Ada 4 kalimah di situ yang membentuk Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata musannif, kata pengarang kitab, di dalamnya, di dalam Bismillahirrahmanirrahim, terdapat isyarat pertolongan Allah kepada para hamba-Nya yang muslim untuk menghadapi syaitan. Dulu syaitan pernah berkata, yakni bersumpah, kemudian aku pasti akan mendatangi, yakni menjerumuskan mereka daripada depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Itu dalam suratul A'raf ayat 17. Ini dalam sumpahnya syaitan yang mengatakan thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini dalam Quran. Baik. Kerana itulah kerana syaitan ini telah bersumpah untuk mendatangi manusia ini daripada 4 penjuru, daripada depan, belakang, kiri dan kanan. Karena itulah Allah menganugerahkan 4 kalimah ini, iaitu Bismi, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk para hamba-Nya yang berserah diri, agar mereka tidak tergoda oleh tipu dayanya, yakni tipu daya syaitan. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim ni, ini anugerah Allah kepada hamba Dia. Dengan kalimah ini, mudah-mudahan tipu daya syaitan itu tidak berhasil. Dan mudah-mudahan dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka barakah akan hadir di dalam perbuatan yang kita lakukan. Apa makna barakah? Itu dia. Makna barakah itu adalah ziyadatul khair al-ilahi. Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bertambahlah kebaikan pada perbuatan kita itu. Kalau syaitan ingin menghilangkan kebaikan, maka tidak berhasil. Dengan apa? Disebabkan adanya kita membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah juga, kata musannif, kata pengarang kitab, mengisyaratkan perbuatan maksiat yang dilakukan manusia. Dalam isyarat Bismillahirrahmanirrahim, maksiat manusia terbahagi dalam 4 kategori. Yang pertama, iaitu yang tersembunyi. Yang kedua, maksiat yang terang-terangan. Yang ketiga, maksiat di malam hari. Dan yang keempat, maksiat di siang hari. Jadi ada 4 keadaan. Dan juga berkait dengan masa. Iaitu yang berkait dengan apa? Dengan maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata apa di sini? Dengan perantara 4 kata, 4 kalimah dalam Bismillah yang dianugerahkan pada orang-orang mukmin, Allah berkehendak mengampuni dosa-dosa yang mereka perbuat. Maknanya apa? Mungkin dia melakukan dosa-dosa kecil. Di 4 waktu ini ketika terang-terangan dan juga ketika tersembunyi, dalam keadaan malam hari ataupun di siang hari, dia melakukan dosa-dosa, maka dengan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mana nak beribadah dan sebagainya, maka mudah-mudahan terhapuslah dosa-dosa yang dilakukan. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim bila dibaca pada perkara yang sunat, maka dia akan dapat pahala sunat.
Maka bila dapat pahala sunat, terhapuslah amalan-amalan ataupun dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang hamba tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini isyaratnya daripada 4 kalimah di dalam Bismillahirrahmanirrahim ataupun rahsia yang terkandung di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru susunan, rahsia susunan. Belum lagi kita lihat kepada rahsia setiap daripada hurufnya. Subhanallah. Baik. Ini musannif pengarang kitab nak tunjukkan kepada kita pula rahsia setiap huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata musannif, kata pengarang kitab, makna yang terkandung dalam setiap huruf bismillah juga demikian. Tadi susunan, ini huruf pula. Huruf ba. Jadi yang pertama tu ba tu pada Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba iaitu bara'atullah. Artinya apa? Pembebasan Allah bagi sekelompok manusia yang berhak memperoleh kebahagiaan, iaitu ahlus sa'adah. Kemudian huruf sin iaitu satrullah. Berarti tirai hijab yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kebodohan orang-orang yang tidak mengerti dan memahami. Kemudian huruf mim berarti mahabbah, yang berarti cinta Allah kepada kaum muslimin. Huruf alif, daripada Allah tu kan alif, yakni ulfatuhu ataupun ulfatullah, berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kemudian huruf lam adalah lataifatuh, berarti kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Huruf ha, Ar-Rahman tu ra dan ha, adalah hidayatuhu, berarti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah kepada orang yang beriman, dan juga hidayah daripada kafir kepada Islam, ya. Jadi hidayah ni ada dua, iaitu kita kata hidayah kalau kepada orang kafir masuk Islam, itu hidayah juga. Hidayah yang kedua dengan makna apa? Kalau orang Islam mendapatkan hidayah, yakni mendapatkan ilmu yang benar. Nah, itu juga dengan makna hidayah. Maknanya kalau kita minta doa kepada Allah, ya Allah bagilah aku taufik dan hidayah, makna hidayah di situ adalah ilmu yang benar. Nah, baik. Kemudian huruf ra, iaitu ridwanuhu, berarti redha Allah bagi orang-orang yang bergegas mengerjakan amal saleh dan bertaubat. Huruf ha adalah hilmuhu, berarti kemurahan Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Huruf mim adalah minnatuhu, berarti anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, minnah, ini minan ni, minnah ni, kalau kita tengok salah satu maknanya apa? Yang mengungkit pemberian. Ya Mannan, yang kita nama Allah Taala kan. Ya Mannan, ini wahai yang mengungkit pemberian. Tu. Dengan maksud apa dia? Yang menganugerahilah. Itu dia. Baik. Kemudian huruf nun adalah nuruh, berarti cahaya ma'rifah, ini cahaya mengenali Allah di kehidupan dunia dan cahaya ketaatan di akhirat, yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa. Kemudian huruf ya berarti yadullah, iaitu apa dia? Penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap kaum muslimin. Nah, ini kita kata apa? Ini rahsia-rahsia daripada huruf Bismillahirrahmanirrahim yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik. Maknanya dalam Bismillahirrahmanirrahim sahaja ada banyak permintaan kita kepada Allah sebenarnya.
Mula daripada ba tu lagi dah. Ya, penuh dengan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Nah, baik. Kemudian katanya Muqaddimah Bidayatul Hidayah. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam. Oh, ini semua gelaran bagi siapa? Imam Ghazali. Asy-Syaikh Al-Imam. Imam ni maknanya menjadi ikutan di sudut fatwanya dan seluruh kehidupan dia. Ini imam. Nah, Al-Alim Al-Allamah. Allamah ni tuan-tuan daripada perkataan alam. Daripada perkataan alam ditambah belakang tu ta marbutah allamah. Itu apa dia? Lil mubalaghah, iaitu menunjukkan betapa lautan ilmu yang ada pada beliau. Itu allamah. Itu bukan senang-senang kita nak letakkan allamah, melainkan pada ulama yang benar-benar menguasai seluruh bidang ilmu. Nah, baik. Kemudian apa dia? Hujjatul Islam. Imam Ghazali juga digelar sebagai Hujjatul Islam. Apa makna Hujjatul Islam? Kalau dalam kitab asal Maraqi Ubudiyah, nah, dekat sini dia tak nyatakan ya. Kalau dalam kitab asal apa namanya Maraqil Ubudiyah disebutkan apa dia? Hujjatul Islam ini iaitu man ahata bi aktsari sunnati walam yafuthu minha illa al-yasir. Iaitu apa makna Hujjatul Islam? Kata Syekh Nawawi Banten dalam mensyarahkan makna Hujjatul Islam Imam Ghazali ini, iaitu apa dia? Hujjah itu maknanya seorang yang sangat memahami dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang yang sangat memahami dan juga mengamalkan sunnah. Itu makna Hujjatul Islam yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab beliau. Adapun sebahagian ulama berpendapat Hujjatul Islam yang diberikan gelaran kepada Imam Ghazali itu dengan maksud apa dia? Iaitu seorang yang mampu mematahkan hujah golongan sesat dan kafir. Ni. Nah, ada pendapat lain mengatakan apa? Hujjatul Islam itu apa dia? Iaitu seorang yang mampu mematahkan hujah golongan sesat dan golongan kafir. Nah, baik. Dia sesat dengan kafir ini pun tak sama ya. Dia lain. Dia sesat, dia bukan kafir. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW sabdakan apa dia? Akan berpecahnya ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah, kan? Akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Satu golongan masuk syurga, 72 golongan masuk neraka. Maka 72 golongan tu itu yang sesat tu. Itu yang sesat tu. Maknanya apa? Nanti mereka akan masuk syurga juga. Cuma masuk neraka dulu. Ini maksud di sini. Dia kalau yang kafir itu tak ada pecahan lah, masuk dalam kafir teruslah. Cuma orang kafir ni adalah pecahan-pecahan mereka pula. Tetapi pecahan-pecahan mereka itu dengan nama yang sama, iaitu kafir, semua masuk neraka dalam keadaan kekal. Itu maksud dia. Baik. Perbahasan para ulama tentang perkara ni panjanglah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata di sini, berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam. Ini semua gelaran ada ni. Ini zaman sekarang ni susahlah nak jumpa. Melainkan adalah kita kata orang yang hebat, antaranya mufti Mesir. Allamah Syekh mufti Jumaah.
Kemudian ada lagi kita kata ulama-ulama besar di Pakistan dan sebagainya, ada lagi lah. Kita kata beberapa lagi yang gelaran-gelaran mereka ni gelaran-gelaran yang hebat. Baik. Yang menjadi berkah bagi umat manusia. Sosok yang menjadi sosok ataupun kita kata individu yang menjadi penghias agama dipanggil Zainuddin. Ini salah satu istilah juga, Zainuddin. Ada istilah lagi Nuruddin. Ada istilah lagi banyak lagi lah ya, Zainuddin, Nuruddin dan sebagainya. Misalnya Syekh Raniri dipanggil Nuruddin Ar-Raniri dan sebagainya. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zainuddin iaitu siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini dia dipanggil apa? Abu Hamid ni kunyah dia. Abu Hamid ni apa dia? Kunyah dia. Kunyah ni maknanya apa? Kalau dia ada anak sulung contohnya nama Omar, maka dia letak apa? Abu Omar. Dia ada anak sulung nama apa? Ahmad, dia letak depan nama dia Abu Ahmad, bapa kepada Ahmad. Kalau mak dia letak Ummu Ahmad. Ini dipanggil kunyah. Maka diletakkan kunyah depan ni Abu Hamid. Imam Ghazali diletakkan Abu Hamid. Maknanya Imam Ghazali ada anak ke? Hamid. Dan Imam Ghazali tak kahwin, tak bernikah. Dia termasuk salah seorang daripada ulama uzzab, iaitu ulama yang tak berkahwin. Antaranya Imam Nawawi dan lain-lain. Bukan bermaksud dia tak nak kahwin. Dia sebagai orang, dia kenakan fitnah yang jahat kepada para ulama. Dia kata apa? Ni tengok ni, ulama-ulama ni tak nak kahwin mereka. Sedangkan Nabi SAW sabdakan apa dia? Laisa minna, bukan di kalangan kami. Mereka yang tidak mahu bernikah kan. Sedangkan para ulama ni mereka kalau hakikatnya mahu bernikah, nak amal sunnah Nabi SAW. Tapi disebabkan masa mereka tu dah dipenuhi dengan ilmu. Sebab tu kita biasa dengar Imam An-Nawawi ketika beliau belajar. Selama beberapa tahun beliau hanya tidur dalam keadaan duduk. Supaya apa? Supaya kalau dengan keadaan duduk dia tidur, maka dia akan mudah terjaga. Bila terjaga sahaja, dia akan solat dan terus sambung pengajian kitab. Itu dia. Kita kalau nak tidur dalam keadaan duduk sebab nak mengaji kitab, nak belajar kitab, itu memang susah nak dapat lah zaman sekarang. Tapi tidak bagi para ulama terdahulu. Masa mereka tu pagi, petang, siang, malam dengan ilmu. Subhanallah. Dan Alhamdulillah dengan jasanya, contoh Imam Nawawi. Dengan jasanya hari ini kita mengaji kitab beliau, Hadis 40 Imam Nawawi. Riyadhus Salihin, Al-Adhkar Imam Nawawi, Minhajut Talibin. Dan banyak lagi kitab Al-Imam An-Nawawi yang dihasilkan oleh beliau. Ini asbab usaha beliau yang kita hari ini dapat manfaat daripada usaha yang dilakukan oleh beliau. Subhanallah. Maka Al-Imam Ghazali ini tuan-tuan tak berkahwin, tak bernikah, tapi diletakkan juga sebagai nak dipanggil iktibas ataupun mengikut kepada perkara yang baik. Maka diletakkan juga Abu Hamid, iaitu apa? Kunyah yang diletakkan oleh beliau. Baik. Maka Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau dilahirkan di kota Tus tahun 450 Hijri. Dan di kota itu pula beliau wafat tepat waktu subuh Senin, yani Isnin 14 Jumadil Akhir 550 Hijri. Ada 450 sehingga 550. Dalam usia 55 tahun. 555 lah kan. 450 ini lain lah ni. 505 silap ni. Dekat 550 ada 100 tahun pula. Baik.
Usia beliau ni 55 tahun je. Baik, dalam usia 55 tahun. Nah, kitab ni dia ada ni kesilapan letak sikit ya. Salah tulis. Baik. 505 Hijri. Baik. Dalam usia 55 tahun, wafat beliau dalam usia 55 tahun. Walaupun beliau ni lahir di kota Tus, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian beliau wafat pun di kota yang sama, tetapi dalam perjalanan pengajian hidup beliau, beliau mengaji ni subhanallah di banyak tempat. Dengan ramai para ulama. Bahkan setelah beliau menjadi seorang mufti yang besar dan menjadi guru dalam madrasah nizamiyah di sana, beliau pada umur 38 tahun, beliau telah musafir daripada Baghdad pergi ke Dimashq, ke Syria. Beliau telah musafir ke Syria dan beliau telah duduk di sana 10 tahun. Ini setelah jadi alim besar ni. Setelah jadi alim besar dan sebagainya, beliau rasa macam tak kena lagi. Nah, dah jadi alim besar ni, semua orang tanya, mufti dah jadi tempat rujukan fatwa. Dia rasa macam masih lagi dikuasai oleh nafsu. Sedangkan subhanallah, pengajian beliau ribuan yang hadir. Nah, ulama besar ketika tersebut. Tetapi pada umur beliau 38 tahun, beliau telah pergi ke Syria dan beliau telah duduk di sana selama 10 tahun untuk berkhalwah, untuk beruzlah, mujahadah dan riyadah. Ini istilah-istilah dalam tasawuf. Maknanya apa? Untuk meninggalkan sebentar. Itu dia. Ya. Daripada kita kata jawatan beliau, lalu beliau beruzlah di sana selama 10 tahun. Lama uzlah ni kan. Kita kalau tengok dalam tariqah suluk dia 40 hari kan. Ini 10 tahun suluk dia. Subhanallah. Nah, dalam suluk beliau ni tuan-tuan, selama 10 tahun beliau selalu akan duduk di menara masjid, di satu masjid di Dimashq, di Syria tu. Beliau akan duduk, beliau akan beriktikaf di situ, dan di situlah Allah Ta'ala memberikan kepada beliau ilham-ilham yang akhirnya tertulislah antaranya kitab Ihya Ulumiddin. Yang merupakan kita rujukan besar bagi kita. Antaranya apa? Kitab yang dikarang ketika mana beliau sedang beriktikaf, antaranya kitab Arba'in fi Usuliddin dan sebagainya. Banyak kitab-kitab beliau, subhanallah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Nama Al-Ghazali berasal daripada kata Ghazalah, sebuah perkampungan di wilayah Tus, iaitu mana di Naisabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan rohnya dan menerangi kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau ni tuan-tuan ulama yang alim dalam fiqh, yang alim dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, dan juga beliau ni alim dalam ilmu falsafah, tahu dalam falsafah Islam. Kalau di zaman beliau tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di zaman Imam Ghazali, ketika tersebut tersebarnya falsafah Yunan. Tersebarnya golongan falsafah ni yang akhirnya apa? Menyebabkan akidah umat Islam ketika tersebut tergugat. Kerana Imam Ghazali sebab tu dia bahagikan 3 golongan daripada ahli falsafah ni. Iaitu antaranya apa? Antaranya golongan etis. Golongan etis. Yang pada asasnya golongan etis ni golongan yang tak mempercayai Tuhan. Ini pada asasnya. Yang kedua, golongan apa? Golongan natural. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau. Iaitu golongan natural ni golongan mana? Iaitu golongan yang buat kajian tentang alam, kajian tentang manusia. Lalu mereka mengatakan bahawa tidak akan ada hari kebangkitan. Maknanya kalau meninggal dunia mati gitu je lah. Jadi apa? Jadi hancur-hancur lah. Tak ada dah hari kebangkitan.
Nah, dia nampak sampai setakat tu sahaja, pada pandangan zahir sahaja. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, apa namanya, iaitu golongan Allahumma salli ala Muhammad, golongan ketiga apa dia? Banyak lagi lah ya, saya pun tak ingat dah. Golongan ketiga ni golongan apa? Golongan teologi. Golongan apa? Golongan yang berfahaman teologi, iaitu apa? Teologi ni mereka kaji tentang Tuhan. Mereka kaji tentang Tuhan, tetapi mereka hanya kaji tentang ketuhanan itu menurut kepada akal mereka. Menurut kepada akal mereka. Tu. Nah, seperti yang dikaji oleh, kalau tuan-tuan biasa dengar, apa namanya, Socrates, apa namanya, Plato dan lain-lain lah ya. Itu perbahasannya panjang lah dalam bab falsafah lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika tersebut, zaman tersebut penuh dengan, kita kata apa, masuknya golongan-golongan falsafah daripada barat dan sebagainya, falsafah Yunan dan sebagainya. Akhirnya apa? Menyebabkan akidah umat Islam dalam keadaan yang bahaya. Ketika tersebutlah Imam Ghazali belajar ilmu falsafah Yunan tu selama 2 tahun. Belajar, akhirnya apa? Jadi orang yang sangat hebat dalam ilmu falsafah. Maka dia gunakan juga ilmu falsafah tu untuk lawan balik ahli falsafah. Ini Imam Ghazali. Dia kaji dulu tu. Dia kaji dulu, akhirnya apa? Dia adunkan pula dengan kita kata apa, sumber-sumber dalam agama. Lalu apa? Dapat melawan. Sebab tu kita kata tadi, Hujjatul Islam, iaitu apa? Dapat melawan golongan ajaran sesat dan juga golongan kafir. Dapat apa? Dapat mematahkan hujah mereka. Itu dia. Tadi Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Baik. Ceritanya panjang lagi lah nak. Cerita dia, beliau ni daripada keluarga sederhana. Nak cerita tu panjang lah. Nah, ayah beliau ni, kita kata apa, yang tinggal di kota Tus itu, ayah beliau seorang tukang jahit, disebutkan begitu. Dan beliau ni ayah Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ni, setiap hari suka sedekah. Setiap hari suka sedekah. Dia pergi masjid, dia sedekah. Dia pergi pondok, madrasah di sana, dia akan sedekah kepada ahli ilmu, penuntut ilmu. Masa dia sedekah tu, dia niat, dia doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak aku ni alim. Tu. Nah? Itu dia. Nah? Maka masa dia sedekah tu, dia sedekah, dia doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak aku ni orang alim. Akhirnya apa dia? Akhirnya ayah dia ni meninggal dunia, wafat. Kemudian ada beberapa sedikit daripada hartanya. Maka dengan harta yang tinggal itulah dia amanahkan kepada sahabat dia. Satu orang ulama juga, sahabat dia. Untuk apa? Untuk mendidik Imam Ghazali dan juga saudara kandung Imam Ghazali. Itu siapa? Ahmad namanya. Ini Imam Ghazali ni Muhammad. Ya. Dia punya apa? Dia punya abang dia kan. Abang dia nama Ahmad. Itu dia. Maka cerita dia pun panjang lah juga. Cerita 2 orang ni yang saya rasa tuan-tuan pun tahulah. Tentang Imam Ghazali jadi imam. Kemudian adiknya Ahmad mufaraqah daripada jemaah salat Imam Ghazali. Kerana melihat darah turun banyak pada badan Imam Ghazali. Akhirnya bila adik dia mufaraqah, maka apa? Maka tersebar berita ni. Sehingga seluruh penduduk mengatakan adik dia telah mufaraqah daripada abang dia. Balik ke rumah abang dia, mengadu kepada mak dia, wahai mak, ni adik ni, dia telah mufaraqah daripada aku. Menyebabkan ramai orang bercerita tentang aku. Maka akhirnya apa? Ibu dia tanya kepada adik dia, kepada abang dia, minta maaf kepada abang dia. Kenapa kamu ni mufaraqah daripada adik kamu ni? Maka dikatakan apa dia? Aku telah melihat kepada Imam Ghazali, darah keluar daripada tubuhnya. Ketika tersebut Imam Ghazali teringat bahawasanya dia sedang memikirkan tentang hukum hakam darah haid wanita masa tengah solat. Subhanallah. Jadi para ulama ni tuan-tuan, tengah solat pun kadang-kadang dia terfikir hukum hakam. Bagaimana Nabi SAW ketika mana solat pun terfikir tentang peperangan. Bab peperangan ada disebutkan dalam hadis. Bagaimana sahabat Nabi SAW dalam solat fikir tentang peperangan, tentang bab agama.
Maknanya apa kita kata berbeza dengan kita lah. Kita dalam solat dia bukan fikir buat kuakam dan sebagainya, fikir lain pula dah. Nah, fikir tentang dunia, buka puasa ni nak pergi mana, buffet kat mana, itu lain cerita lah. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan para ulama. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tersebut sedarlah Imam Ghazali bahawa adiknya ini mempunyai ilmu yang berbeza. Ketika tersebut ditanya kepada adiknya, akhirnya apa? Adik dia kata apa? Aku belajar daripada seorang, yang mana seorang itu adalah tukang kasut berdekatan dengan masjid tersebut. Rupanya orang itu adalah sebenarnya ulama besar. Nah, ulama sufi besar. Yang mana beliau ini tidak dikenali ramai. Hanya dikenali sebagai seorang tukang kasut. Daripada situlah Imam Ghazali belajar. Akhirnya apa? Beliau pergi ke Dimashq, ke Syria. Dan beliau telah meninggalkan sebentar urusan fatwa, urusan sebagainya. Beliau telah khalwah, uzlah 10 tahun suluk ni, subhanallah. Yang akhirnya lepas tu beliau kembali balik ke Tus, menjadi satu orang ulama besar yang alim zahir dan alim batin. Subhanallah. Baik. Kita nak apa namanya, suluk 10 tahun tak mampulah nak dapat sikit pun jadilah. Dia sebab apa para ulama kita bahas ni, bab khalwah ni pun dia ada khalwah yang mana yang kita ni mampu untuk tinggalkan urusan kita lah. Tinggalkan manusia, tinggalkan pekerjaan kita. Kadang-kadang yang duduk suluk dalam gua dan sebagainya kan, ada tempat-tempat suluknya. Kalau tak mampu, kerana kita ni mungkin ada kerja yang memang sentiasa kena duduk dengan masyarakat, maka kata para ulama, khalwah kita ni adalah khalwah fi jalwah. Iaitu apa dia? Iaitu kita bersuluk hati. Zahir dengan manusia, hati kita sentiasa bersuluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana hati kita ni sentiasa syuhud, sentiasa hadir ingatan kepada Allah. Dalam masa yang sama kita ini berada di dalam majlis keramaian, di dalam apa? Di dalam pekerjaan kita, di dalam kerja kita dengan manusia, hati kita tu yang kita sulukkan. Itu perkara yang agak sukar, melainkan dengan kita kata apa? Panduan daripada murabbi, daripada mursyid. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kisah Imam Ghazali ini panjang lagi lah, nak cerita panjang. Baik. Jadi katanya apa berikut ini perkataannya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang meliputi puji-pujian yang dipanjatkan oleh para malaikat pembawa kursi. Subhanallah. Dan pujian yang dipanjatkan oleh segenap penghuni langit. Maksudnya segala para malaikat dan sebagainya yang menghuni langit, maka puji-pujian itu layak bagi Allah Ta'ala. Demikian pula segala pujian yang dipanjatkan para nabi semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Termasuk pujian yang dipanjatkan para wali dan golongan ulama, serta pujian daripada segenap makhluk. Pujian tersebut dipanjatkan dengan sebenar-benar pujian, iaitu pujian yang bersifat umum. Pujian yang bersifat umum, maknanya segala-gala pujian itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi seluruh makhluknya. Baik. Adapun untuk pujian khusus yang terperinci, maka tidak ada satu pun makhluk yang sanggup melakukannya. Kenapa? Kerana betapa mulianya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, takkan mampu kita memuji Allah Ta'ala dengan benar-benar terperinci. Itu dia. Kenapa? Kemuliaan Allah Ta'ala yang sangat banyak. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, katanya apa lagi? Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada makhluk Allah yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah untuk semua makhluknya, hambanya, pemilik darjat yang tertinggi, yang dielu-elukan. Ini bahasa apa ni? Yang dialu-alukan ke macam mana? Dia apa namanya, saya lupa pula bawa kita Arab tu. Baik. Jadi dia kata di sini apa dia? Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan ini seorang penyair pernah mengungkapkan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bait-bait dengan gubahan Bahrul Basit. Bahrul Basit ni, ini kita kata dalam ilmu arud qafiyah, iaitu bab syair. Baik, dia kata apa?
lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wa la yura atharu bawlin minhu fi 'alani wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi asy-syamsi dhu fitani katafahu qad 'alata qauman idza jalasu 'inda al-wiladati sifya dha bi mukhtatani hadhil khasa'isa fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Baik. Taha Muhammad tidak pernah mimpi basah. Maknanya mengeluarkan mani, tak pernah mimpi keluar mani. Selama hidupnya menguap pun tak pernah. Binatang-binatang pun tak lari daripadanya. Binatang kalau datang, kalau melihat Nabi, dia mendekat pada Nabi SAW, tidak akan lari daripada Nabi SAW. Lalat pun tak pernah hinggap di tubuhnya yang indah. Yang di belakang tampak nyata seperti di hadapan. Ini Nabi SAW antara mukjizat Nabi. Nabi SAW dia tengok sahabat di belakang umpama Nabi melihat di hadapan. Ini dalam riwayat Muslim ada nyatakan. Nabi SAW sabda, Inni sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, la ubsiru man warai kama ubsiru min amami. Min baini yadai, minta maaf, min baini yadai. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku melihat orang yang di belakangku seolah-olah aku melihat dia berada di hadapanku. Ini hadis ni tentang apa? Tentang Nabi SAW melihat para sahabat yang berada di belakang, yang mana mereka ini salat dalam keadaan apa? Dalam keadaan ada kadang-kadang tu dia macam tidak berapa kita kata elok dia punya cara pergerakan dan sebagainya, maka Nabi SAW beritahu, solatlah kamu dengan elok, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku melihat kamu di belakangku sebagaimana aku melihat kamu di hadapanku. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Ini mukjizatnya Nabi SAW. Baik. Kemudian apa dia? Tidak pernah terlihat bekas air seni yang dikeluarkannya. Ini apa dia? Wala yura atharu baulin abai. Mana tak pernah terlihat kesan air kencing yang dikeluarkan Nabi SAW. Meski matanya terpejam, hatinya tetap terjaga. Ini pun dalam hadis Muslim. Nabi SAW beritahu kepada Sayyidatina Aisyah, Ya Aisyah, inna ainai tanaman wala yanamu qalbi. Nabi SAW sabdakan kepada dia, wahai Aisyah, sesungguhnya mata aku ini tidur, tetapi tidak tidur hatiku. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika, kalau bangun daripada tidur, Nabi tidak berwuduk. Terus Nabi SAW solat. Itu dia. Nah, beza dengan kita kalau kita tidur dalam keadaan baring, maka wajib kita berwuduk kembali lah. Kenapa? Dah terbatal wuduk kita dah. Mesti kita berwuduk kembali kalau nak solat. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata orang berakal tak melihat bayangannya di bawah cahaya surya. Maknanya tidak ada bayangan sinaran matahari. Dan sinaran matahari itu, Nabi SAW tidak ada bayangan, tidak ada bayang. Baik. Pundaknya, ini bahu Nabi lebih tinggi daripada kaumnya saat duduk bersama. Ini pun mukjizat Nabi SAW. Kalau Nabi SAW berdiri, nampak Nabi akan lebih tinggi daripada yang lain. Dan kalau Nabi SAW duduk, nampak Nabi punya bahu tu akan lebih tinggi daripada yang lain juga. Ini mukjizat Nabi SAW. Ketahuilah saat terlahir ia sudah terkhitan. Terhadap keistimewaan ini ingatlah, niscaya kamu aman dari bahaya api, yakni api neraka, para pencuri dan fitnah kehidupan. Semoga dilimpahkan pula ini selawat dan salam kepada para ahli bait dan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka. Amma ba'du. Wejangan untuk penuntut ilmu. Wallahu a'lam. 7.30 lah kan. Tak ada jamuan. Baik. Dia sebab ada yang beritahu itu, Ustaz sampai pukul 8 pun tak apa. Tapi tak apalah, kita 7.30 jadilah. Dia dekat 50 minit lah. Jadi tuan-tuan pula nak baca Quran dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ini lepas daripada ni, dia masuk bab wejangan untuk penuntut ilmu ni. Dia punya bab dia memang, kita kata apa, memang sangat memedihkan. Dia seolah-olah sedang menasihati kita ni. Daripada awal ni nanti, daripada selepas ini insya-Allah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangat menyedarkan kita lah tentang
menuntut ilmu. Bahkan dia beri misal, seorang itu kadang-kadang tu menuntut ilmu seolah-olah dia mengalung emas pada leher khinzir. Dia cerita dia panjang bahasan tu. Nah, seorang yang menuntut ilmu dalam keadaan yang tidak baik, niat dia, dia pergi menuntut ilmu pada guru. Guru tu seolah-olah dia sedang mengajarkan seorang yang niatnya tak baik, seolah-olah guru tu sedang mengalungkan perhiasan kepada ataupun emas di leher khinzir. Dia cerita. Dah, ni semua kita kata apa, memang diberikan nasihat yang sangat mendalam oleh Al-Imam Al-Ghazali melalui syarahnya Syekh Rahimuddin Syekh Nawawi Al-Bantani. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dah di pertengahan Ramadan ni, maka dianjurkan kita untuk memperbanyakkan bacaan apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita buat salat sunat di malam hari, maka Siti Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai suamiku, kalaulah aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka apakah yang perlu aku baca, apakah yang perlu aku doa? Maka Nabi SAW jawab, banyakkan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu, tuan-tuan, kata Imam Nawawi, afu tu menjadikan satu orang ni kalau dia minta kepada Allah afun tadi tu, iaitu pengampunan yang mana dengan pengampunan tersebut akan menghilangkan terus dosanya, delete terus dosa. Dia beza dengan al-maghfirah, yakni kita kata pengampunan, istighfar. Istighfar itu kita kata dia minta keampunan kepada Allah, lalu Allah SWT ampunkan dalam masa yang sama, dosa itu tidak dideletekan. Maknanya nanti di hari akhirat dia akan dilalukan dengan cepat sahaja. Berbeza dengan afu, kata Imam Nawawi, delete terus, tak ada lalu dah. Ini perbezaannya. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan al-afu kepada kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.